Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita menggunakan kitab Uqudul Lujain. Maka malam ni kita masuk muka surat yang pertama, iaitu atas sekali berkaitan dengan mukadimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz basmalah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada menyebut lafaz basmalah. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang berbeza-beza antara riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Maka antara riwayat yang boleh kita tampilkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin au amrin zibalin. Setiap kalam maksudnya perkataan, au amrin atau urusan zibalin yang penting. Maksud penting di sini iaitu penting dalam syariat Islam. Perkataan yang penting dalam syariat, perbuatan atau perkara yang penting dalam syariat Islam. La yuftahu bi zikrillah, yang tidak dibuka dengan nama Allah, dengan sebut Allah. Fahuwa abtar, maka terputus, atau qala aqta, terpotong. Dalam beberapa riwayat ada satu lagi ajzam. Ini pun maksudnya iaitu hilang ataupun kurang keberkatan. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad pada jilid yang ke-14 329. Dan hadis ini iaitu berkaitan dengan kelebihan sebut nama Allah pada permulaan urusan-urusan kita ataupun apa bentuk kalam penting dalam syariat Islam. Berbeza pendapat kalangan ulama. Ada yang mensahihkan hadis ini dan tidak kurang ada yang mendhaifkan hadis ini. Bahkan ada ulama-ulama dalam mazhab kita, mereka ni bukan sekadar alim fiqh, bahkan alim hadis, seperti mana Imam An-Nawawi, seperti mana Imam Ibnu Hajar Asqalani, dan ada lagi mereka menghasankan status hadis ini adalah hasan, dan ada juga yang kata hasan li ghairihi wallahu taala a'lam. Tapi ada pendapat ulama kata sampai tahap sahih ni kira jangan kita ragu dah, kan? Paling bawah pun lemah tak ada masalah apa di sudut fadilat amal. Tapi ini tidak sependapat kalangan ulama. Ada yang letak status sahih, ada yang hasan li ghairihi, dhaif dan sebagainya. Tak apa. Yang penting bukan kategori dhaif jiddan, apatah lagi palsu. Baik. Jadi apa kat situ yang kita faham? Maka janganlah kita tak sebut bismillah pada permulaan urusan-urusan kita yang kita nakkan keberkatan. Cumanya, lafaz ini adakah kita nak kena sebut sepanjang itu? Lafaz basmalah iaitu
dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim sekali, ataupun hanya cukup dengan Bismillah, ini pun pada beberapa keadaan. Beberapa keadaan, ada sebahagian ulama kata bila dah Nabi kata Bismillah, Bismillah saja. Bismillah, Bismillah saja. Macam Nabi kata kat seorang sahabat, makanlah, sebut Bismillah. Bismillah sudahlah. Buat apa dok tambah Rahman Ar-Rahim? Ini ada keterangan daripada ulama. Jadi nak kata dia tak betul, tak boleh sebab dia pegang kepada nas hadis yang Nabi kata apa? Bismillah. Begitu. Cuma ada pendapat lain pada sudut ini, maksud kita nak makan, kita nak minum, kita nak berudu, tak ada masalah apalah. Kalau kita nak tambah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah keterangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini tuan-tuan, perkara ni penting bagi kita supaya kita tidak menghukum suatu yang tak patut kita hukum ke atas ulama-ulama yang hebat seperti mereka. Baik, jadi kitab ini penting tak penting? Penting. Yang kata Zibal, penting. Apa pentingnya? Tak apa. Ni baru mula. Dia tak nampak lagi. Tapi kalau tengok ke tajuk tu, apa dia? Berkaitan dengan tanggungjawab suami isteri. Tak penting apa lagi. Kerana dia tak faham tanggungjawab lah apa yang berlaku. Sedih. Cari dua kahwin, cerai. Abai. Tak mau dah. Nak cari lain. Dan sebagainya. Maka bila nampak pentingnya peranan, tanggungjawab, maka ia perkara penting dalam syariat, maka ni dia termasuk pada perkataan Zibal, maka sebutlah Bismillah pada permulaan perbicaraan kitab ini. Inilah yang diketengahkan kepada kita oleh penyusun kitab ini. Siapa dia penyusun kitab ini? Kita dah sebut dah dulu, Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Bentani. Bentan, Indonesia Al-Jawi. Baik. Sebelum kita sebut lafaz tahmid kat bawah tu, kita tengok dulu apa pengertian basmalah ini mengikut kitab ini. Kita tengok kat situ ada tulis. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Diterjemahkan di sini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah kebanyakan terjemahan yang kita dapat. Ar-Rahman, pemurah. Ar-Rahim, penyayang atau pengasih. Itu tak ada masalah apa. Kasih sayang. Dia itu yang kita sebut sekali itu. Kasih sayang. Ada kata pengasih, ada kata penyayang. Tak apa. Ar-Rahman, seperti mana keterangan ulama, apa dia? Iaitu Allah ini, dia pemurah kepada semua makhluk dia, tak kira. Tak kira siapa, tak kira warna kulit, tak kira bangsa apa, tak kira agama apa, Allah pemurah. Mau rajin, mau ada ikhtiar usaha. Berkat belum tentu. Bagi orang-orang yang fasik, orang munafik, apa tadi kalau kapiak, so kata berkat apa orang kapiak. Tapi oleh kerana ada ikhtiar, rajin, berusaha, maka mereka pun akan dapat merasai rahman Allah, pemurah Allah. Sebab tu kita lihat, non-Muslim, bukan Islam, mereka ni pun senang lenang, kaya raya. Ada kita tengok mereka susah. Yang susah pasal apa? Lebih kurang kita, pasal apa kita susah? Jadi kerana mereka ni rajin usaha lah. InsyaAllah siapa rajin usaha, tapi kita dengan berkat, kita dengan kasih sayang Allah, bagi kita ni Muslim, beriman. Mereka tidak, hanya mereka dapat rahman Allah kerana rajin. Jadi sebab itu mereka ada kekayaan yang luar biasa. Orang kapiak ni. Kita sebab apa? Sebab rajin berusaha dapat rahman. Tapi ingat, jangan harap nak dapat rahim. Sebab mereka tidak beriman, apatah lagi
Mereka nak jalankan perintah Allah. Baksah dia yang tu. Kalau mereka buat apa Allah Ta'ala suruh, tapi untuk apa mereka buat? Sekiranya kalau belum mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mengesahkan Islam mereka. Bantu orang apa semua, tak ada masalah apa tu. Jasa yang mereka buat. Tapi tak lekat pahala langsung sebab mereka bukan Islam. Itu sahaja. Baik. Jadi rahim ni khusus untuk kita. Orang kafir minta maaf. Untuk yang beriman, yang menjalankan perintah suruh Allah Ta'ala. Cuma berbezalah. Berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Mengecapi rahim Allah. Dan ini juga termasuk daripada jenis ujian. Ada yang baik tapi tak dapat merasai apa yang Allah Ta'ala sebut kasih sayang itu. Tapi kalau akidah dia mantap, dia tenang. Akidah mantap dia, sebab tu kita pesan pada diri kita dan kepada yang lain, mantapkan akidah kita supaya kita tenang. Sebab apa? Sebab selagi kita berada di muka bumi, kita tidak terputus-putus daripada ujian Allah. Sentiasa dapat ujian Allah. Ada yang baik, ada yang bagus, rajin solat, rajin puasa, ujian demi ujian. Ibarat kata sudah jatuh ditimpa tangga. Pas sakit tu, sakit ni, sakit tu, masa sakit itulah habis umur dia. Hidup dia susah, orang tak mau nak berkawan, anak lari, sepa apa yang kena ke dia ni. Sehingga jadi macam tu hidup dia tak apa. Allah simpan nak bagi rahim dia di akhirat. Ada yang dapat rahim Allah ketika dunia lagi. Dan ada yang Allah Ta'ala tak bagi kat dunia ini. Allah simpan nak bagi di akhirat. Lepas mati, maka dia dapat rahim Allah ketika duduk alam barzakh. Di padang mahsyar dan seterusnya masuk syurga. Jadi hidup mati ni Allah Ta'ala sebut dah adalah ujian bagi kita. Allah uji kita dalam perkara hidup dan juga mati. Tak apalah yang tu kita faham sebab kita dah mengaji banyak dah berkaitan dengan perkara ini. Maka bismillah dengan nama Allah. Dengan dia ada ayat sebelum tu. Kita pun kalau kita sembang-sembang ni, tak kita sebut itu dulu. Tak kita masuklah, kan? Kita nak tahu sikit lah lafaz basmalah tu. Yang diertikan di sini dengan nama Allah. Dengan ni dia tak boleh mai depan. Dan kita dah mengaji dah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kita tahu kan? Dengan ni dia tak boleh mai depan-depan. Dia ada ayat sebelum dia. Tiba-tiba ya buka-buka mulut sembang dengan. Orang terkejut lah. Tiba-tiba dengan. Dah kita jumpa kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan, tiba-tiba mula perkataan dengan. Dia pun heran apa ni. Kan? Dengan ni dia mesti dia duduk selepas beberapa perkataan. Umpamanya, saya dengan awak. Begitu. Dengan tu dia tak boleh main duduk depan-depan sekali. Kecuali kalau kawan tu dah sedia faham, sedia maklum apa yang depa nak bincang apa semua, itu cerita lain. Maksud depa dah tahu dah. Ini sambung perkataan. Jadi sebab itu sini pun apa maksud dia kat sini? Lafaz ini tak boleh kita pertikai sebab dia ayat Quran. Dia ayat Quran. Kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Quran. Bila ayat Quran, tak boleh kata apa? Dia demai daripada Allah. Maka ulama mengkaji, melihat daripada pelbagai keadaan, rupanya ada maksud yang ada di depan dia. Kan? Jadi di sini apa dia? Berkaitan dengan menulis kitab. Maka penyusun ada maksud. Apa dia? Iaitu
abda'u bi kitabi hadza ataupun bi hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan dengan tulis kitab dengan nama Allah. Dia ada ayat macam tu di depan. Dan kita nak makan kan? Nak makan. Bismillah. Abda'u bihadza ta'am bismillahirrahmanirrahim. Atau abda'u biakli makan dengan apa-apa atau bisyurbi dengan minum dengan bismillah. Dia mesti ada ayat tu, maksud ada kat situ. Jadi di sini pengarang maksudkan dia mulakan tulisan dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itu ulama sebut berbagai-bagai tafsiran, antara dia abtadi'u qira'atul Quran. Bila kita nak baca Quran, tajak bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud di situ? Abtadi'u qira'atul Quran bismillah musta'inan bihi. Abda'u qira'atul Quran musta'inan billahi ta'ala mutabarrikan bi dzikri ismih. Asta'inu billahi ta'ala ala kitabi. Ini semua ada maksud di depan. Untuk memahami bismillah pada pelbagai sudut. Makan, minum, berkenderaan ke, sehingga menulis kitab. Baik, ni kalau orang yang belajar tata bahasa Arab. Dia belajar nahu sorof dan sebagainya, dia akan jumpa masalah ini. Kan? Ba tu huruf jar, ismi tu ismun lah, asal dia ismun, kan? Majrur, jar majrur, kan? Dia mai depan, kan? Ada fi'il yang mahzuf, ada fi'il depan dia tapi mahzuf, maksudnya terlindung, tak ada tapi ada pada hukum. Dia begitu. Maka berlakulah perkataan bismillah pada aktubu. Asal dia ada yang tu. Aktubu, aku tulis dengan nama Allah. Begitu hukum dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kitab-kitab yang lain, biasa kita lihat bahawasanya pengarang kitab ini mengikut sunnatullah. Sebab Allah ada kitab dia, iaitu Al-Quran. Maka Quran mula dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang kitab ini ikut Allah pada kitabnya. Tentu saja huraian kebanyakan kitab. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, ini lafaz yang kedua. Mai hadis yang macam tu juga. Antara hadis dia, kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting kalau tak mula dengan alhamdulillah, terpotong keberkatan. Hadis ni daripada Abu Hurairah, Abu Daud 4840. Jadi sebab itulah kita lihat kitab-kitab ulama ni lepas basmalah hamdalah. Dan kitab lain pula dia kata macam tadilah juga, kerana ikut Allah. Sebab ayat kedua Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia? Suratul Fatihah tu lah. Kan? Ayat pertama tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Apa maksud tahmid ini? Pujian itu bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Apa alam itu? Makhluk. Makhluk. Lain daripada Allah, makhluk. Allah itu khaliq. Jadi makhluk ni banyak ada? Banyak. Antara dia manusia. Jadi semua alam, maksud semua makhluk, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan layak Allah dipuji kerana apa? Kerana dialah sumber bagi sekalian makhluk yang ada, khusus kita manusia sebaik-baik makhluk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik. Kemudian mai lafaz yang seterusnya, selawat dan salam. Selawat dan salam. Kan? Perlu ke tidak perlu? Perlu. Kan? Kerana Nabi ini utusan Allah, tanpa dia siapalah kita. Nabi kita ni. Kan? Junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah seru kepada kita orang beriman, hendaklah kita berselawat dan salam ke atas Nabi dia. Allah dan para malaikat pun selawat salam. Siapa kita tidak mau selawat dan salam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila kita berselawat, jangan lupa lafaz salam. Bagi elok, bagi sempurna. Sebab Allah selawat dan salam, malaikat selawat dan salam, Allah suruh kita pula selawat dan salam. Jangan selawat tanpa salam. Apa contoh dia? Contoh dia, Allahumma salli ala Muhammad. Mana salam dia? Allahumma salli ala Muhammad. Biasa dengar tak orang duk selawat macam tu? Mana salam dia? Itulah contoh dia. Abang kata tak contoh tak nampak. Abang macam tu apa Ustaz ni? Semua orang salam. Semua orang salam. Allahumma salli ala Muhammad. Mana salam? Tu kalau salam bunyi macam mana? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itu. Salim mana bunyi? Kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mana salam? Ada. Ada. Nampak? Punya tak perasan kita penderah suara pun dia tak berapa dengar. Sallallahu ala Muhammad. Kalau ada macam mana? Sallallahu wa sallama ala Muhammad. Tu. Oi. Tak biasa bunyi macam tu. Tak biasa bunyi macam tu. Jadi tak kenalah dengan suruhan Allah. Allah suruh salawat dan salam. Begitu. Kadang-kadang orang sebut tak tepat. Dia kena bagi tepat. Sallallahu salam. Ni sallallahu salim. Mana boleh macam tu? Sallallahu kena salam. Salli baru salim. Nampak cara tu? Cara tu. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Salli kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Salim lah. Jangan salam. Dia dengar ni. Sambil-sambil duk berjabat tangan. Duk bersalam-salaman. Sambil duk selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Siapa salam? Salim lah. Kan? Tak nasihat macam itulah berlaku. Ni ad-din an-nasihah. Agama itu tertegak dengan nasihat. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah ni bagus. Peringat balik kita-kita yang lama-lama tak berapa nak ingat dah ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka selawat dan salam ke atas penghulu kita. Sayyid. Sayyid tu apa dia maksud dia? Iaitu tuan. Kalau tengok dalam kamus dia kata tuan. Sayyid. Sayyidi tuan aku. Sayyidina tuan kami. Tuan bahasa Allah ni tuan lah. Tapi yang ayat-ayat dulu macam tu dia terjemah sik pada penghulu. Penghulu tu apa maksud dia? Bukan tok penghulu. Penghulu maksudnya satu orang yang hebat lah, hebat. Kan? Tak syok kalau penghulu kan berapa hebat. Anak sebut apa? Yang perkataan tu nampak hebat. Ada satu ustaz dia kata apa, saya tuan-tuan saya tak apa berkenan perkataan penghulu. Saya tukar. Selawat dan salam ke atas presiden kita. Dia. Dia tukar pada presiden. Hebat sikit. Tak melampau ke? Apa duk melampau, bagus lagi lah. Kalau ada perkataan lebih daripada presiden, buh kat situ.
Dia begitu. Pasal apa? Pasal Nabi ni, dia tak serupa dengan siapa-siapa yang berpangkat. Tak setanding. Nak kata siapa yang hebat kat dunia ni? Sama tanding ke dengan Nabi? Tak ada. Mana nak sama tanding? Tak apalah kita sebut penghulu. Tapi niat kita bukan penghulu tu. Bukan untuk penghulu. Dan apa-apa yang hulu. Begitu. Pengkalan hulu ke? Begitu. Itu nama tempat. Pengkalan hulu. Begitulah. Jadi siapa dia? Iaitu Nabi kita. Nabi kita. Dia sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hebat Nabi kita ni. Katalah Presiden. Presiden para Nabi dan Rasul. Semua-semua Nabi, semua-semua Rasul, dia ketua. Hebat tak? Hebat. Mai kemudian. Tapi jadi ketua. Tapi bila dah jadi ketua, jangan mai kemudian. Faham tak? Dah jadi ketua mai kemudian, duk tak lama kena pecat. Apa ni ketua mai kemudian? Cikgu masuk, pakat berdiri. Ni siapa nak kata selamat pagi cikgu ni? Siapa nak kata? Ketua? Mana ketua? Tahu tak pergi main? Kerat-kerat duk buat kena buang. Begitulah. Kena bertanggungjawab lah dah jadi ketua. Nabi kita bertanggungjawab tak? Nabi kita bertanggungjawab. Sentiasa ingat kita, sentiasa kenangkan kita. Ada kala Nabi sedih, tiba-tiba malaikat mai tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu sedih ni? Teringat ke umat aku? Apa nasib mereka setelah aku wafat nanti? Apa nasib mereka? Sahabat-sahabat aku ni tak ada masalah, kita campur-campur lah dalam beberapa riwayat. Sampai Nabi kata, aku rindu nak jumpa kawan-kawan aku ni, nak jumpa kawan-kawan aku. Siapa dia ya Rasulullah? Yang mana seorang? Abang mai kami nak pergi ambil dia, nak panggil dia mai ke sini. Mana ada lagi? Hampa sahabat. Yang aku sebut asal kawan. Siapa dia pula yang kawan? Kami pun duk kawan dengan kamu. Kamu ni dah naik kepada tahap yang kata sahabat. Kawan tak mai lagi. Mereka umat aku di akhir zaman. Kita ni. Nabi rindu nak jumpa kita. Tu Nabi. Dia amat sungguh bertanggungjawab. Sagi kalau aku tak ada, macam mana mereka nak meneruskan Islam. Macam mana mereka nak faham syariat. Hampa kalau tak faham, tanya aku. Boleh rujuk lagi ke Nabi ni. Tapi kita macam mana? Nabi risau sungguh tentang kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka Nabi kita ni khatimin nabiyyin wal mursalin. Dia sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul. Itulah selawat kita kepada Nabi, jangan kita putuskan. Sentiasa. Kalau boleh, ada kosong kelapangan sahaja, penuhkan kita dengan selawat ke atas Nabi. Berapa banyak Ustaz? Tak usah duk berkira. Sebutlah banyak-banyak. Tidak ada had. Kalau kita habang sehari, dia berhenti kat nombor tu. Sehari 100. Tak apa. Aku dah siap dah. Aku buat bagi lepas subuh. Jadi lepas zuhur tak buat dah. Lepas asar tak buat apa. Maghrib tak buat. Dia tunggu subuh 100. Jangan macam tu. Banyakkan kita berselawat. Tak kira hari. Tak kira masa. Banyakkan kita berselawat. Banyakkan kita untuk mengingati Allah jugalah. Jangan duk selawat. Kita kena sebut Allah Ta'ala juga banyak-banyak. Solat, jangan duk tinggal, duk selawat sampai tak semayang. Pun ada juga. Adakah macam tu? Semayang tak? Ya duk kira selawat. Jangan macam tu. Sebab apa? Sebab solat adalah tonggak. Allah tak akan terima apa amalan kita buat kalau tak solat. Apa pun. Termasuklah kalau kita duk rajin selawat tapi tak solat. Baik. Kemudian, selawat dan salam kita juga ke atas sekalian ahli keluarga Nabi. Ada hadis yang Nabi kata, selawat juga dekat keluarga dia.
tambah. Wa alihi. Alihi. Ali apa? Keluarga. Hi itu ke Nabi lah. Nya. Kan? Dan para sahabatnya. Maka selawat juga kita kepada para sahabat Nabi. Jadi macam mana bunyi selawat dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia begitu. Ustaz nak kena selawat ke sahabat Nabi? Kena selawat juga dekat sahabat Nabi. Sebab ulama-ulama kata tanpa sahabat kita tak reti sirah. Sirah ni ada kaitan dengan para sahabat. Saya ingat dulu masa saya mengaji, kalau pelajaran sirah nabawiyah, dia keluar soalan-soalan berkaitan dengan para sahabat. Dia keluar. Berapa bilangan sahabat masuk perang Uhud? Berapa sahabat yang masuk peperangan Badar? Berapa sahabat gugur syahid di medan Uhud? Lagi mai pula, sila sebut beberapa pengenalan berkaitan dengan Ibnu Mas'ud. Tidak melebihi 20 perkataan. Oh, macam tu. Ibnu Mas'ud. Weh. Oh ya. Sebab tu syekh-syekh kita kata apa? Jangan kamu dakwa reti sirah kalau kamu tidak mahir pribadi-pribadi sahabat-sahabat Nabi. Terutamanya Khulafa' ar-Rashidin. Jangan tak tahu mereka ni macam mana, apa jasa mereka. Jangan sampai tak tahu. Ni sahabat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Allah sebut dalam Quran, Muhammad itu Rasulullah dan orang yang bersama dengan dia. Siapa dia? Sahabat lah. Jadi kena selawat dekat para sahabat juga. Merata-rata para sahabat ni berjuang, bersungguh-sungguh, redah, belantara, padang pasir, macam-macam. Kehidupan mereka yang senang ada, yang susah tu banyak. Sampai ke Turki pun ada, sahabat Nabi sampai ke Turki paling jauh, ditanam di Turki. Pasal apa? Bukan nak sonok-sonok, oh mereka makan angin ke? Tak. Pasal apa? Pasal nak melempah-lempahkan sinar Islam di tempat-tempat yang sukar. Islam masuk, mereka masuk, mereka tawan satu-satu negeri, mereka buka masjid ikut Nabi. Nabi sampai Madinah pun buka masjid. Mereka pun bila mereka tawan satu-satu negara, maka mereka tegakkan masjid. Masjid ni, dia merupakan tempat yang penting. Jadi sebab itu, binaan pertama dunia, masjid. Mula Allah Ta'ala kata, Kaabah lah. Binaan pertama tu Kaabah. Dia duduk dalam masjid. Masjidil Haram. Dia begitu. Mula sekali. Yang kita dah sebut dah dulu, Kaabah Musyarrafah dibina oleh malaikat. Kemudian ada kerosakan Nabi Adam pula. Dan begitulah seperti yang termaktub dalam Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sejarah pembinaan Kaabah. Bukan Nabi Ibrahim yang mula. Tapi dimula oleh malaikat. Sebab tu dia dianggap sebagai rumah pertama yang dibina di dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apatah lagi ustaz-ustaz kita, tok guru kita pesan, dengan keadaan sekarang ini, Syiah pun macam-macam dia punya strategi dan sebagainya. Mereka pun dah menawan beberapa tempat sehingga banyak pengaruh dia. Maka hendaklah kita selawat sekali dengan sahabat. Sebab apa? Sebab Syiah dia anti sahabat. Selawat dia berhenti dekat keluarga Nabi ya. Allahumma salli ala Muhammad wa alih. Itu style selawat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa alih. Alih maksudnya keluarganya. Dia tak sambung wasahbih. Jadi pesan Profesor Dr. Aziz Hanafi rahimahullahu ta'ala. Saya seronok dengan profesor ni, tok guru ni.
banyak bagi ilmu. Ada siaran dia dekat radio Kedah, saya tak dengar dah siaran lain. Tak ubah sampai habis siaran dia. Seronok. Cerita tentang sahabat-sahabat dan sebagainya. Saya ingat pesan dia. Dia kata apa dia? Kalau selawat, jangan berhenti kat keluarga Nabi sahaja. Selawat sambung sampai kepada sahabat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbih. Adapun perkataan Sayyidina, kan? Macam mana Ustaz? Perlu tambah ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu tak apa. Ni dekat Sayyidina ni, Sayyidina Muhammad ni. Atau biasa-biasa kalau orang nak salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Sayyidina tu. Macam mana? Boleh ke? Maka boleh. Maka boleh. Ada tak hadis yang Nabi sebut selawat ada Sayyidina? Kalau dia tanya yang tu tak ada. Kalau dia tanya yang tu tak ada. Tapi mana perkataan Sayyidina? Ada pada hadis yang lain. Kan? Nabi kata sendiri, aku penghulu anak Adam ni. Kan? Aku penghulu anak Adam. Said. Kan? Kalau Nabi pernah kata dekat cucu dia, Hasan Hussein, dua ni penghulu pemuda syurga, padahal cucu dia lebih lagi lah. Kan? Jadi tak ada isu perkataan Sayyidina, boleh ke tak boleh, maka boleh. Walau ada tentangan, kita tahu ada pihak yang tak setuju dengan Sayyidina. Kan? Tapi kita ni yang berpegang kepada jumhur ulama Ahlus Sunnah ini, macam mana dengan perkataan Sayyidina? Silakan. Cumanya fatwa Wahbah Zuhaili, dia kata ketika solat jangan sebut Sayyidina. Ketika tahiyat, ketika qunut. Pasal apa? Pasal kita ambil betul lafaz Nabi. Nabi tak sebut, kita tak sebut. Kalau sebut tidak afdal. Dia kata. Kan? Adapun pihak lain, yang pahaman lain tu, sampai kata apa dia? Siapa yang sebut Sayyidina, batal sembahyang. Macam mana boleh batal? Batal lah, Nabi tak sebut, hampa sebut batal. Macam mana? Betul tak? Tak betul. Tak betul. Jadi, fatwa Wahbah Zuhaili, afdal apa dia? Afdal, tak payah sebut. Sebab Nabi tak sebut, tak sebut. Tapi, luar sembahyang, sebut. Luar sembahyang, sebut. Nak sebut ke, nak tulis dekat banner ke, kita buat sambutan, Maulidur Rasul, tulis. Selawat tu. Ada. Sayyidina, Sayyidina. Ada sabdu tu. Double Y. Kan tulis double Y. Sayyi. Jangan tak ada sabdu. Jangan tak ada sabdu jadi lain makna. Bila lain makna sekali berdosa pula. Sayyidina, Sayyidina, S-A-I-D-I. Eja macam tu tak betul tu. S-A-I-D-I-N-A. Sayyidina. Yang betul apa dia? Double Y. Double Y. Sayyidina. Gitu. Baik. Kita dah sebut dah dahulu yang kata keluarga Nabi, yang kata sahabat Nabi. Tapi tak apa, kita ulang sikit. Kan? Keluarga Nabi iaitu keturunan Nabi. Kan? Maka dianggapkan juga isteri-isteri Nabi juga keluarga Nabi. Kan? Lepas tu, zuriat Nabi turun ke bawah. Itu keluarga Nabi. Yang pertama kita terjemah yang tu. Kan? Tengok silsilah dia, bin pergi ke Nabi. Keluarga Nabi. Kan? Baik, itu satu. Yang kedua, ulama kata, siapa juga yang bertakwa, keluarga Nabi. Walaupun bila disiasat, bin tak pergi ke Nabi. Tapi dia bertakwa tak? Dia bertakwa. Keluarga Nabi. Jadi betul kalau siapa yang duduk di kawasan sini, dia bertakwa. Bukan setakat dia perasan, bahkan orang lain pun akui kata dia bertakwa. Takwa dia ni. Hebat. Amalan dia, akhlak dia apa semua.
tahniah. Pasal apa? Pasal dia adalah keluarga Nabi. Antara yang berhujah kata yang bertakwa keluarga Nabi, imam kita sendiri, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa. Dan ada hadis daripada Nabi sendiri. Nabi kata apa dia? Dekat keluarga dia yang bersama dengan aku nanti adalah golongan-golongan yang bertakwa. Dia kata dekat keluarga dia. Jangan duk seronok ni. Jangan duk seronok kamu kerana darah keturunan aku. Kerana akhirat besok orang-orang yang bertakwa akan bersama dengan aku. Jadi kerana itu ulama kata keluarga Nabi juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka hati-hatilah mereka yang ada silsilah keturunan sampai ke Nabi. Dia kata dia cicit yang keberapa. Dia kata dia cucu yang keberapa. Bangga untuk apa? Sekira kalau tidak bertakwa. Jangan kita kata asal-asal keturunan Nabi itu semua bertakwa. Ahlul Bait takwa. Belum tentu. Kan? Tengok ke akhlak dia macam mana. Tengok pada perkataan yang macam mana. Dia takwa ni kita boleh lihat. Dia betul takwa ni duduk kat sini. Hati. Kan? Tapi dia akan menonjol. Dengan perangai, dengan perkataan. Maka bila tengok perkataan dia, apa yang dia ucap, tidak khurafat, tidak menyebarkan hadis-hadis palsu. Jadi kita boleh akui dia bertakwa. Oh, kena pula silsilah keturunan dengan Nabi. Oh, kena. Dia sebab apa? Sebab ini penilaian yang Allah Ta'ala akan lihat di akhirat besok. Inna akramakum indallahi atqakum. Penting takwa ni. Dia sebab itu tiap-tiap minggu khatib akan pesan. Kalau dia tak pesan, lingkup Jumaat tu. Dia kena pesan takwa. Penting sampai macam tu. Tiap-tiap minggu. Tapi kalau boleh tak usahlah tiap-tiap minggu. Kalau boleh tiap-tiap hari pun tak apa. Kan? Tiap-tiap hari pun tak apa. Dan kawan kita duk biasa sembang kadang melawak lebih ni. Jumpa dia. Pesan takwa nah. Begitu. Salah tak? Tak salah. Dia kata, terima kasih lah. Begitu. Nanti dia jumpa. Dia dulu pula kata, aku pesan takwa nak. Kau boleh hidup macam tu bagus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itulah keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Kita pun dah sebut beberapa ciri yang jadi sahabat Nabi. Hanya kita akan tambah sikit. Masih adakah sahabat Nabi ketika ini? Itu soalan dia. Kita tahu yang kata sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. Kan? Kalau kata Nabi dah meninggal, dia tak dan jumpa Nabi itu bukan sahabat. Ini definisi kena tahu. Yang kata sahabat ni. Kalau dia tak dan dengan Nabi, dia dan dengan siapa? Dia dengan sahabat. Jadi dia dah tabi'i. Kalau ramai tabi'in. Ya, sahabat siapa dia? Mereka yang dan dengan Nabi. Lihat, jumpa. Bukan mimpi. Jumpa berdepan. Bukan hidup zaman Nabi sahaja. Kalau hidup zaman Nabi, kita kata, itulah sahabat. Pasal apa? Hidup zaman Nabi. Jumpa tak? Tak penting jumpa. Tak betul. Jadi kerana itu, Uwais Al-Qarni, dia bukan sahabat. Dia hidup zaman Nabi. Dia sahabat tak? Dia bukan sahabat. Pasal apa tak sahabat? Dia tak jumpa Nabi. Itu dia. Tapi dia ada alasan yang Nabi terima. Bukan jauh. Kalau kata jauh, orang lain jauh pun pergi. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat Yaman. Berapa ramai orang Yaman pergi jumpa Nabi? Begitu. Tapi kalau cerita Yaman dulu dengan Yaman lah ni, dengan kapal terbang ada apa semua, tak usah kata jauh lah. Lebih pada tu pun orang tak kata jauh, dekat. Dah ada penerbangan udara ni. Jadi cerita dia bukan kerana jauh. Kerana miskin, kita tak dulu. Uwais Al-Qarni bukan orang kaya. Orang miskin. Orang miskin pun main. Okay, tak apa. Kita tak miskin dulu. Kerana dia kena jaga mak dia yang uzak.
Tak ada siapa yang nak jaga mak dia. Betul orang miskin boleh mai. Mereka tak ada mak. Ada orang jaga mak mereka. Sebab tu mereka boleh mai. Jadi kerana itulah Uwais Al-Qarni, walaupun dia hidup zaman Nabi, dia tidak ada kesempatan nak bertemu dengan Nabi. Tapi hebat. Kan? Tak mai jumpa pun hebat. Berapa ramai yang jumpa tak hebat. Nak banding dengan dia. Kan? Sehingga Nabi pesan, hei sahabat aku, kalau boleh pilih jumpa Uwais Al-Qarni. Doa dia mustajab. Hebat tak? Tak jumpa Nabi pun hebat di sisi Nabi SAW. Jadi sebab tu kita kena faham definisi yang kata sahabat. Kan? Dia hidup pada zaman Nabi, dia jumpa sebagai Islam, dia masuk Islam. Kalau jumpa tak masuk Islam, bukan sahabat. Abu Jahal. Jumpa tak? Lebih daripada jumpa. Sahabat tak? Kan sahabat. Pasal tak masuk Islam. Maka ada ulama tambah kekal Islam dia sampai wafat. Sahabat tu. Kekal Islam dia sampai dia wafat. Dia tak boleh murtad. Saya ada ulama kata ada yang murtad. Ada orang tak setuju. Mana boleh sahabat murtad? Ada yang kata murtad. Pasal apa murtad? Ini yang berlaku peperangan Riddah lepas daripada Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, puak-puak ni tak mau keluar zakat. Lalu khulafa Rasyidin yang pertama siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar arahkan Usamah bin Zaid. Kan? Keluar satu pasukan tentera, buru mereka-mereka yang murtad kerana tak keluar zakat. Nampak tuan-tuan? Jadi terputih makam sahabat mereka. Dan soalan saya tadi, masih ada tak sahabat sekarang ini? Menurut Imam Az-Zahabi, ada. Sahabat tak habis semua. Ada. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Itu Imam Az-Zahabi sebut. Kan? Dia kata Nabi Isa. Pasal apa Nabi Isa? Kan Nabi Muhammad yang terakhir, mai kok mana pula Nabi Isa? Nabi Isa dulu, kita tahu dia dulu daripada Nabi Muhammad. Kan? Dia dulu, tapi dia tak mati. Nabi Isa, dia tak mati lagi. Percaya tak? Rasa macam tak boleh terima, hati-hati. Kan? Selagi akidah out. Allah sendiri sebut, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa. Dia akan turun. Dia akan bunuh Dajjal. Ni cerita dia akhir zaman nanti ni. Ni cerita Nabi Isa. Dia akan turun di mana? Di Manaratul Bayda. Menara putih. Menara putih Masjid Damsyik. Menara putih. Kita duduk kat sana dulu, duduk tengok. Ambil gambar sekali. Kan? Abang kawan, fokus bagi nampak menara tu. Menara putih. Kan? Di Masjid Al-Umawi. Kat menara tu lah ulama-ulama kita sebut Nabi Isa akan turun melalui menara itu, akan turun lalu naik mimbar khutbah. Jadi dia tak mati. Tak apa. Kalau itu dia tak mati. Tu kata sahabat. Mesti ada pertemuan. Kan? Temu masa bila Rasulullah wafat dah. Bertemu ketika Isra wal Mi'raj. Biasa dengar tak Isra wal Mi'raj? Bih pada dengar hari itu mereka panggil saya ceramah. Wih, hebat rupanya. Ceramah, kau boleh ceramah rupanya. Tak begitu. Okey, senang. Kalau dah macam tu senang. Kan? Nabi sudah bertemu dengan dia di Baitul Maqdis. Kan? Dah sampai di sana, Nabi tengok semua para Nabi duk ada. Kan? Kelabu-kelabu mai kat ni jelas. Kan? Tanya Jibril ni macam mana? Nampak lain ni. Kan? Yang lain nampak macam tak apa nak samak-samak macam tu. Ini masih hidup. Dia masih hidup. Kan? Yang lain-lain semua dah marhum dah. Ini masih hidup tu nampak lain. Nampak lain. Jadi Imam Az-Zahabi kata sudah ada pertemuan dengan Nabi kita. Nanti bila dia turun, dia tak bawa syariat dia dah. Dia tak bawa apa yang terkandung dalam Injil.
dia akan teruskan hukum Quran selaku umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita panjangkan sikit mukadimah kat situ. Kenapa? Supaya kita nampak beberapa perkara yang mungkin terselindung, mungkin tak jelas bagi kita. Jadi malam ni alhamdulillah dengan definisi sahabat, dengan definisi keluarga Nabi dan selainnya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan kita boleh sampai kepada sahabat kita tanpa was-was. Amma ba'du, adapun seterusnya insya-Allah kita sambung kemudian. Yang membincangkan tentang betapa pentingnya bagi kaum wanita khususnya memahami hukum ini. Memahami hukum ini, hukum berkaitan rumah tangga Islam. Dan bukan kata orang perempuan saja, orang lelaki pun sama. Sebab nanti dia akan menceritakan tentang beberapa bab. Orang lelaki jangan duk seronok nak kahwin, kalau mereka faham hukum, dia rasa tak mau nak kahwin. Ni ada kat sini. Kalau dia tahu hukum. Pasal apa? Betapa beratnya tanggungjawab isteri, anak-anak dia. Ada bahagian di sini. Jadi ceritanya, cara kesimpulan kitab kita ni, dia meliputi kesemua. Bukan nak perkenal kepada orang perempuan sahaja, bukan kepada orang lelaki, adil, saksama. Dan kita tengok sekali ada tajuk kata habis, lingkup kenal kat kita semua. Bertubi-tubi riwayat hadis-hadis yang seakan macam berat sebelah. Macam tu orang dok katakan, kenal kat kita semua ni. Bukan. Untuk orang lelaki pun sama, tunggulah pada bab yang berikutnya. Begitulah. InsyaAllah, setakat itu sahaja. Nanti kita sambung perenggan yang tengah tu. Seterusnya, maka inilah suatu muhimmah. Muhimmah maksudnya tugas. Tak apa, kita akan sebut satu riwayat yang boleh menyebabkan kita rasa rasa waspada dan berhati-hati. Tak apa, yang tu tak apa. Nanti kita akan sentuh insya-Allah supaya dia nampak betul-betul ini tugas penting, bukan patut diremeh-temehkan. Baiklah, setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Silap kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi